لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati dan dipilih serta disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita pertama sekali dan buat selama-lamanya sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesempatan dan mengizinkan pertemuan kita pada malam ini. Jadi mudah-mudahan kita terus mendapat kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dengan pengajian tauhid ini menambahkanlah hati kita semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi pada malam ini kita menyambung pengajian tauhid, yakni suatu ilmu yang membicarakan khas tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hubungan ataupun tentang pegangan hati hamba dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Baik, kalau semalam saya dah sebut kepada tuan-tuan maksud tauhid itu dan bagaimana untuk kita menjiwai tauhid dalam kehidupan kita dan bagaimana untuk kita menghidupkan hati kita sepanjang masa untuk sentiasa bersama dengan Allah, ataupun kita sentiasa menghidupkan jiwa ketuhanan ataupun jiwa yang sentiasa merasakan kita ini, hidup kita ini, kita ni ada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mengawasi kehidupan kita, yang sentiasa menguruskan, yang mana kita melihat alam ni pada hakikatnya semuanya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara tu kita dah sebut pada kuliah kita, pada pertemuan kita yang semalam tuan-tuan ya. Jadi asas tauhid itu yang kita sebutkan semalam adalah kalimah la ilaha illallah ya, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kita juga menyebut asas tauhid itu adalah asal daripada ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita sebut juga asas tauhid itu adalah daripada ucapan kita dalam surah Al-Fatihah, ikrar kita ikrar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tuan-tuan ya. Jadi pada malam ini saya nak menyambung lagi mengenai dengan asas tauhid ini tuan-tuan ya. Maknanya dari segi ayat Qurannya kita sudah sebut ya, daripada dalil-dalil Qurannya begitulah. Jadi itu semua dalil-dalil yang menunjukkan yang kita sebagai hamba ni maknanya perlu berjiwa dengan jiwa tauhid yang sentiasa kita berpegang kepada kata-kata Allah dalam Al-Quran itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan kepada kita tentang keadaan alam ni semua datang daripada Allah dan kepada Allah lah tempat kita kembali dan seterusnya tuan-tuan ya. Baik, jadi sebelum kita nak masuk kepada pengajian tauhid ini, suka juga untuk saya share dengan tuan-tuan ya
suatu doa tuan-tuan ni, satu doa yang ni bukan ada kaitan dengan tauhid, tak ada tuan-tuan ni, cuma saya sekadar nak memberitahu kepada tuan-tuan ya, untuk kita ni mengamalkan satu doa ya. Jadi masing-masing semua kena ingat doa ni, catat doa ni tuan-tuan, doa ni penting ya. Jadi doa ni saya nak sebut dengan tuan-tuan, siapa yang dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan ditimpa ujian musibah ke tuan-tuan ni, dalam keadaan senang pun boleh kita amalkan doa ni, kerana doa ni sesuai lah pada dalam keadaan senang dan susah. Cumanya lebih khas doa ini dibaca ketika mana kita sangat-sangat memerlukan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Baik, doa yang saya nak sharekan ini adalah doa yang dibaca oleh pemuda-pemuda Al-Kahfi tuan-tuan ya. Pemuda-pemuda Al-Kahfi ni kita sedia maklum lah ya, yang mana mereka ni telah lari daripada pemerintah yang zalim yang nak bunuh mereka ini tuan-tuan ni. Jadi pemuda-pemuda Kahfi ni mereka telah lari ke dalam gua tuan-tuan, dan ketika mana mereka berdiri di hadapan gua ni, sebelum masuk ke dalam gua, mereka telah membaca doa ni tuan-tuan. Maka dengan berkat doa ini ataupun dengan mereka meminta kepada Allah dengan kata-kata ataupun doa yang disebutkan dalam Al-Quran itu, maka Allah telah memberikan mereka rahmatnya, telah memberikan suatu mukjizat ataupun suatu perkara yang mencari adat, yang mana dengan berkat doa ini tuan-tuan, Allah telah menidurkan mereka lebih daripada 300 tahun tuan-tuan ya. Jadi maksudnya dengan doa yang mereka mohon inilah Allah keluarkan mereka daripada masalah, dan dengan doa inilah juga Allah buat satu perkara yang luar biasa tuan-tuan ni. Maksudnya doa ni hebat ya, sehingga kan pemuda Al-Kahfi itu Allah berikan mereka suatu perkara yang luar biasa. Mereka tidur begitu lama dan mereka terselamat daripada pemerintah yang zalim dengan sebab mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa ini tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada masalah khasnya, maka kita boleh membaca doa ini. Mudah-mudahan dengan berkat doa yang dibacakan oleh pemuda Al-Kahfi ini, Allah berikan luar biasa dalam kehidupan mereka kan tuan-tuan. Allah tidurkan mereka sehingga 300 tahun dalam keadaan mereka sedar-sedar. Mereka rasa mereka tidur hanya sekejap, hanya sekadar sehari sahaja, padahal 300 tahun dah tuan-tuan ya. Maka kita kalau ada masalah, Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaannya boleh menyelesaikan masalah kita dengan mudah. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala mudah tuan-tuan ya. Baik, apa doa dia tuan-tuan? Tuan-tuan catat doa dia adalah kita baca doa ini, dan doa ini terdapat pada ayat yang ke-10 dalam surah Al-Kahfi jadi memang kita ni di akhir-akhir zaman memang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita untuk mengamalkan surah Al-Kahfi ini pada ayat 1 hingga ayat 10 untuk mengelakkan diri kita daripada terkena ataupun daripada terhasut dengan fitnah Dajjal. Bila Dajjal keluar nanti bila kita mengamalkan bacaan surah Al-Kahfi ini, jadi kata Nabi SAW, mudah-mudahan perkara ini menjadi benteng kepada kita dan selamat kita daripada terjerumus ataupun mengikut kepada hasutan Dajjal nanti. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan ya. Baik, doanya adalah ayat yang ke-10 dalam surah Al-Kahfi, itulah ayat yang terakhir 1 hingga 10 tu mana ayat yang ke-10 tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, maknanya doa ni kalau boleh mulai hari ni jangan kita tinggalkan kita amalkan setiap kali lepas solat pun kita amalkan tuan-tuan ya. Jangan kita dah dapat masalah baru nak baca ya. Dan kalau orang yang sedang menghadapi masalah, lebih utama untuk diulang berkali-kali doa ini tuan-tuan ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran itu dalam ayat yang ke-10, kata Allah, id awal fisyatu idal kahfi faqalu ingatlah ketika mana pemuda-pemuda Kahfi itu mereka sudah berlindung di dalam gua itu, faqalu maka mereka semua membaca. Apa yang mereka baca? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada tuan-tuan ya. Ini saya saja nak share dengan tuan-tuan ayat ni ya, supaya kita ni kalau ada masalah kita ada amalan. Kita ada amalan doa yang boleh kita bacakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya tuan-tuan baca dan perempuan baca, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ulang doa ni banyak kali Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Baca doa ni tuan-tuan ya. Maksud doa ni, pemuda Kahfi ni tuan-tuan, maknanya mereka tahu mereka ni adalah hamba kepada Allah, mereka ni lemah tuan-tuan. Maka mereka tahu mereka ni tidak boleh nak melawan kekuasaan kezaliman yang ada. Maka mereka tahu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha melihat tuan-tuan, yang sentiasa berada dengan orang-orang yang beriman ini. Maka mereka mengangkat tangan bermohon kepada kekuasaan dan perlindungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka membaca doa ni ketika mana sampai di depan gua, depan di gua
gua Al-Kahfi itulah tuan-tuan ni. Maka maksud doa ni, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, datangkanlah kepada kami min ladunka, di sisi engkau ya Allah, rahmah. Ni tuan-tuan ya. Ya Allah, datangkan kepada kami di sisi engkau ya Allah, turunkan daripada sisimu ya Allah rahmat ke atas kami. Rahmatan, rahmat ni pentinglah tuan-tuan ni, kasih sayang Allah, perlindungan Allah dan sebagainya. Wahayyi ilana min amrina rasyada, dan sempurnakan perjalanan kami ini dengan petunjuk-petunjuk daripada-Mu ya Allah. Jadi maksudnya doa ini dua maksudnya. Pertama, minta Allah menurunkan rahmat atas apa yang sedang berlaku kepada kita. Kalau kita sakit, rahmat Allah itu mudah-mudahannya menghilangkan kesakitan kita. Kalau kita ada masalah, dengan rahmat Allah mudah-mudahan masalah itu diselesaikan dengan cepat. Dan maksud ayat yang kedua ni, minta Allah beri kita jalan petunjuk, Allah bimbing kita tuan-tuan ya. Macam pemuda Al-Kahfi ni, maksudnya Allah memberikan mereka bimbingan sehingga mereka bangun tu dalam keadaan iman mereka masih makan, masih baik, dan mereka hidup dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengubah keadaan itu, dan ketika itu pemimpin ketika itu sudah pemimpin yang adil, yang baik tuan-tuan ya. Jadi maknanya doa ini khas bagi orang-orang yang dalam keadaan susah payah baca doa ni. Kita na'udzubillah tuan-tuan ya, kalau terkena COVID ke, minta baca banyak-banyak doa ini tuan-tuan ya. Kemudian bagi kita yang tidak ada apa-apa, bagus juga untuk kita baca doa ni tuan-tuan ya. Setiap kali lepas sembahyang bacalah, insya-Allah kita akan merasa kehidupan kita ni sentiasa dalam rahmat Allah. Jadi antara doa yang Nabi SAW menyatakan, di antara tempat-tempat doa yang memang Nabi sebut secara sahih hadis ni tuan-tuan, kata Nabi, di antara tempat-tempat yang memang doa itu tidak ditolak oleh Allah, dimakbulkan oleh Allah, ialah doa-doa yang mengiringi solat fardu. Jadi sebab tu lepas sembahyang ni tuan-tuan, kita jangan tinggalkan berdoa, sebab Nabi kata doa lepas solat ni adalah doa yang mustajab tuan-tuan ya. Jadi lepas solat lah, terutama khasnya bacalah doa pada ayat yang ke-10 ni, Rabbana atina min ladunka rahmah. Berhenti pun boleh, nak sambung pun boleh tuan-tuan ni, tapi dia memang ada dua maksud kat situ. Kalau berhenti pun cantik juga, rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tak pun kalau nak sambung terus, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau kita baca qunut nazilah tu kan, Allahumma hafizna wal muslimin tuan-tuan, tak tahaffanna bidil izzati wal jabarut dan sebagainya. Akhir sekali tutup dengan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya tuan-tuan. Amalkan doa ni, insya-Allah banyak kebaikannya dalam kehidupan kita dunia hingga akhirat. Dan doa ini adalah kalamullah ya. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri maksudnya mengatakan perkara ini dalam Al-Quran, maka ditulis ayat ini dalam Al-Quran. Maka doa ni maksudnya adalah doa yang sebagai suatu doa yang mukjizat di sisi Allah, dan dia sebagai satu ayat Al-Quran yang sangat baik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita tuan-tuan ya. Baik itu sekadar suatu perkongsian ilmu untuk kita mengamalkan doa tersebut tuan-tuan ya. Baik, sambung balik kepada pengajian tauhid kita tuan-tuan ya. Baik, kalau yang semalam kita dah sebut tuan-tuan ya, tentang tauhid ini, tentang hubungan kita dengan Allah, dan asas-asasnya berkaitan dengan dalil-dalil Al-Quran mengenai dengannya tuan-tuan. Hari ini saya nak sebut lagi asasnya, tetapi berkaitan dengan asas tauhid pada malam ini berkaitan dengan kata-kata ataupun susunan-susunan ulama yang ulama tulis asas tauhid itu dalam kitab-kitab tasawuf tuan-tuan ya. Baik, hari ini tuan-tuan kita nak sebut asas tauhid itu juga tuan-tuan adalah, di tauhid ni asas paling penting, paling utama adalah kita sentiasa melihat segala apa yang ada sekeliling kita ataupun pada diri kita sendiri, itu semua yang kita lihat ni datangnya daripada Allah tuan-tuan ni. Dan saya nak sebut sedikit maknanya tuan-tuan, perasaan hati kita yang sedar atas apa yang ada ini semua milik Allah ataupun semuanya datang daripada Allah. Kita ni adalah hamba yang lemah, yang tiada daya upaya, dan kita ni sentiasa berada dalam kalimah la haula wala quwwata illa billah tu. Bila kita ada perasaan tu tuan-tuan, perasaan tu adalah perasaan yang mendatangkan pahala di sisi Allah ya. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, bila kita punya perasaan ni sentiasa melihat kepada keadaan alam ni kepunyaan Allah, milik Allah, dan kita rasa lemah, itu ada satu perkara yang baik di sisi Allah. Maksudnya perasaan kita tu ada nilainya di sisi Allah. Saya nak sebut begitu. Bukanlah maknanya bila kita ni ada perasaan tengok alam ni datang daripada Allah, perkara tu Allah tak pandang apa-apa, kosong je. Sebab tu tuan-tuan kena faham, pahala ni bukan sekadar zikir kan, bukan pahala ni sekadar subhanallah, subhanallah ataupun semayang, tak. Perasaan hati kita ni. Jadi maknanya apa yang kita sedar, kesedaran kita tu juga beroleh pahala di sisi Allah, dipanggil maqam musyahadah
Dalam pengajian tauhid dipanggil musyahadah lah tu. Musyahadah ni kita sentiasa sedar akan hati kita ni menyaksikan alam ni ataupun perbuatan kita ni tak terlepas daripada anugerah dan pertolongan daripada Allah. Jadi perasaan perkara tu, perasaan hati tu Allah kasih. Sebab tu tuan-tuan, maknanya kita ni yang mendatangkan kasih sayang Allah ni bukan sekadar solat kita ni, juga mendatangkan kasih sayang Allah akhlak jiwa kita ni, hati kita ni yang berakhlak. Maksudnya kita punya hati berakhlak ni rasa rendah diri dan kita sedar kepunyaan siapa, kesedaran kita itu ada pahala di sisi Allah. Sebab tu tuan-tuan, orang yang ada ilmu ni banyak pahala di sisi Allah tuan-tuan ya. Maknanya bila dia ada ilmu tauhid, dia mengamalkan tauhid, tauhid tu juga diberi pahala oleh Allah. Jadi kalau orang yang tak ada tauhid, dia semayang, dia dapat pahala fiqh je lah tuan-tuan, dia dapat pahala tasawuf je. Tapi kalau orang yang banyak ilmunya, sempurna ilmunya, tauhidnya ada, fiqhnya ada, tasawufnya ada, maka semakin banyak pahala di sisi Allah. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, penghayatan tauhid ni tak sia-sia. Bahkan Allah memang suka hamba-hambanya yang ada perasaan-perasaan macam tu. Jadi tuan-tuan, maknanya bila kita hidupkan jiwa tauhid dalam diri kita ni, semakin dekatlah kasih sayang Allah kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala ni memang suka kepada hamba-hambanya yang sentiasa merasakan lemah, merasakan sentiasa berhajat kepada Allah. Rasa tu yang penting, yang Allah menambah, yang Allah itu semakin sayang kepada kita. Allah tak suka kita rasa kita ni dah cukup, kita ni dah kaya. Allah tak suka. Dan Allah lagi tak suka kalau kita ni diberikan nikmat, kita lupa kepada Allah pemberi nikmat, kita dakwa-dakwi tu kepunyaan kita, sombong pula. Itu lagi Allah benci. Tu Allah murka tu tuan-tuan ya. Macam iblis lah tuan-tuan. Iblis ni mengaku kepunyaan diri dia. Maksudnya dia mengaku dia dijadikan daripada api, dia sombong. Maka Allah laknat dia tuan-tuan ya. Maka sebab tu tauhid ni penting supaya kita ni tidak menjadi seperti mana perangai syaitan, perangai iblis. Dan tuan-tuan kena tahu tuan-tuan ni, dosa yang paling utama ataupun dosa yang paling pertama sekali yang berlaku di atas alam pada hari ini adalah dosa takabur, dosa sombong dengan Allah yang dilakukan oleh iblis. Itulah pertama-tamanya dosa yang berlaku di alam ketika mana penciptaan manusia tuan-tuan. Yang iblis merasakan sombong dalam diri dia, maka dengan kesombongan itulah akhirnya dia telah keluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ni maksudnya dengan perasaan tauhid ni bukan sia-sia. Maka sebab tu tuan-tuan, saya mengajar pengajian ini untuk tuan-tuan menjiwai perkara tersebut, kerana perkara itu Allah kasih, Allah suka. Allah kasih kepada hamba-hambanya yang sentiasa merasakan dia perlukan Allah. Dan Allah kasih kepada hamba-hambanya yang mana Allah melihat jiwanya rasa lemah, jiwanya sentiasa merasakan memerlukan Tuhan. Dan dia sentiasa adalah hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah, melihat pemberian Allah ni. Allah kasih sifat-sifat ni, dan sifat-sifat ni orang lain tak nampak tuan-tuan. Kita je yang tahu sifat-sifat yang dalam hati kita ni. Dan setiap apa yang kita rasa itu diberi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak sebut yang itulah tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Jadi maknanya saya nak sebut pahala ni tidaklah semestinya dengan ketaatan yang kita buat segi zahir ni. Ada juga bentuk-bentuk pahala yang Allah beri kepada kita ni, yang apa yang ada dalam hati kita, perasaan, rasa kita. Jadi perasaan kita kenal kepada Allah tu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Baik, jadi asas tauhid yang ulama sebut juga tuan-tuan ni, ulama sebut tuan-tuan ya. Jadi tauhid ni juga dia terdiri di atas asas minallah, billah, ilallah. Itu tiga perkara tu. Ayat ni malam ni saya nak perkukuhkan lagi lah tuan-tuan ni kepahaman kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan ni. Jadi sebenarnya tuan-tuan, tauhid ni dia punya kemuncak akhirnya sehingga kita ni semata-mata mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemuncak kepada akhirnya tidak lagi hati kita ni terhenti di atas makhluk, sentiasa hati kita ni balik pada Allah. Itulah kemuncak pada tauhid ni. Selama mana kita punya jiwa ini sentiasa tengok Allah, akhirnya hati kita ni sentiasa duduk dengan Allah lah. Macam itulah tuan-tuan, tu yang dikatakan dalam Al-Quran itu, kata Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, kata Allah dan dialah Allah sentiasa ada dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Jadi orang-orang yang menjiwa tauhid ni dia sentiasa sedar akan kebersamaan Allah itu. Maka tuan-tuan, perkara-perkara itu dipanggil zikir juga. Tu sebab tuan-tuan kita kena faham juga, zikir ni dua bentuknya. Ada zikir yang dipanggil zikir sebutan, dan maknanya kita sebut Allah, Allah tu zikir sebutan. Zikir sebutan ni dalam tasawuf, kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu zikir-zikir sebutan itu beroleh pahala dan menambahkan kebersihan jiwa kita. Ada satu lagi zikir yang juga ada pahalanya, yang juga dikasihi oleh Allah, ialah hati kita yang mengingati Allah, yang memandang kepada Allah, dipanggil zikir musyahadah. Zikir musyahadah.
Maksudnya dia tak sebut dengan Allah tu, tetapi dia sentiasa sedar dalam diri dia, dia ingat Allah lah yang bangunkan dia daripada tidur. Dia ingat Allah ialah yang mensolatkan diri dia. Ingatan dia, ingat kepada Allah tu dipanggil ingat jugalah tu, tuan-tuan ni. Tadi ingat dengan sebutan Allah. Kalau kita tengok alam, subhanallah kan. Kita tengok alam ni dengan kita menyebut tentang kebesaran Allah, kita sebut subhanallah. Itu pun zikir juga. Kita memuji nama Allah, tengok alam ni hebat, kita ada subhanallah. Dan bila kita habis makan, kita sedar, kita kenyang ni siapa yang bagi? Allah kan. Kita ada alhamdulillah kan, tuan-tuan. Tu zikir juga tu, boleh pahala juga, dan Allah kasih juga tu, tuan-tuan ya. Dan sebenarnya sebelum daripada zikir sebutan tu, zikir musyahadah dulu. Zikir musyahadah ni tak ada sebutan. Dia sebenarnya zikir sebutan ini selepas daripada zikir musyahadah. Bila ada zikir musyahadah, barulah lahir alhamdulillah tadi, tuan-tuan ya. Dia zikir musyahadah ni maksudnya zikir, ingat juga. Zikir ni maksudnya ingat, tuan-tuan ya. Ingat, tapi ingat dengan cara musyahadah. Musyahadah ni apa? Dengan cara kita ni memandang Tuhan, menyaksikan dia, menyaksikan dia. Tu yang dikatakan innalillah tadi, tuan-tuan ya. Jadi maksudnya bila kita sedar akan apa yang kita buat lakukan ni semuanya adalah datangnya daripada Allah, kesedaran kita tu ingat Allah yang menggerakkan kita tu, maka dengan kesedaran itulah timbul ucapan alhamdulillah. Maka gitu, tuan-tuan ya. Maka orang yang berjiwa tauhid ni, dia sentiasa dengan zikir musyahadah tadilah. Sentiasa dia ada kesedaran, maksudnya dia sentiasa melihat Allah segala-galanya. Begitu, tuan-tuan. Jadi sebab tu maka ulama tasawuf kita meletakkan tauhid itu dengan asas minallah billah ilallah. Dan nanti saya akan pecahkan pula, tuan-tuan ya. Yang minallah ni daripada Allah ni ada 4 pula. 4 pula, tuan-tuan ya. Kita nak memahami tauhid ni macam mana pecah-pecahan dia, supaya hidup kita ni benar-benar kuat hubungan hati kita dengan Allah, tuan-tuan ya. Kita tak nak hidup kat muka bumi ni syok sendiri, tuan-tuan ya. Syok sendiri ni maksudnya dia beramal, dia syok dengan amal diri sendiri dah. Dia tak sedar akan kebaikan Allah tu maknanya hati terhijab dipanggil, tuan-tuan ni. Jadi maknanya orang-orang yang hati terhijab ni bahaya, tuan-tuan ni. Dia bahayanya bila kita tak ada tauhid ni, takut mari ujub. Tu yang bahaya, tuan-tuan ni. Tuan-tuan kena tahu, ujub ni bila ada dalam diri kita, tuan-tuan ni, dia ujub ni tak sama dengan sombong. Ujub ni adalah perasaan merasakan kekuasaan diri ataupun kehebatan diri ataupun kekuatan diri, samalah tu. Ujub ni dia mari sebab tak ada tauhid tadi. Jadi sebab tu nak buang ujub ni kena balik pada Allah, baru ujub hilang, tuan-tuan ni. Dia ujub ni sifat mazmumah lah, Allah tak suka lah, tuan-tuan, sifat yang Allah benci. Orang yang ada ujub ni pahala tak ada, kata ulama gitu. Sebab dia syok dengan diri sendiri. Dia bahaya, tak ada tauhid, tuan-tuan ni. Maka sebab tu kita katakan tasawuf dengan tauhid tak lebih pisah. Sebab tasawuf tu nak dekat dengan Allah, tapi kalau tak ada tauhid, terhijab juga lah dengan ujub tadi tu, tuan-tuan ni. Baik, ujub ni apa? Ujub ni adalah lebih kecil daripada sombong, tetapi tetap tak disukai oleh Allah juga. Baik, dia ujub ni adalah benih awal sebelum nak lahir sombong. Ataupun kita kata ujub ni sebagai mak ayah, sombong ni anak dia. Tuan-tuan, kita layan ujub ni lah, akhirnya lahir sombong lah, tuan-tuan ni. Ujub ni apa? Ujub ni merasakan kekuatan diri, tidak memandang Allah. Ni bahaya. Sebab tu kadang-kadang ada manusia ni baru dilantik sikit menjadi AJK masjid dah sombong dah kan, dah tak nak tegur dengan orang, dah tu ujub lah tu, tuan-tuan ni. Dia tak sedar jawatan dia siapa yang bagi, Allah yang bagi. Kalaulah dia sedar jawatan ni Allah yang bagi, Allah yang amanahkan ke atas diri dia, esok Allah tanya balik, takut dia dengan jawatan ni, tuan-tuan. Tapi kalau dia tak sedar yang tu, dia nak berbangga dengan jawatan atau jadi sombong dengan orang, akhirnya jawatan itu semakin menjauhkan diri dia daripada Allah. Kalau dia tak nampak perkara ni amanah ataupun datang daripada Allah, ni ujian daripada Allah. Tu sebab kita sentiasa nak balik pada Tuhan di sepanjang masa. Penting jangan kita nampak alam ni manusia yang buat, manusia yang lantik aku. Jangan sekadar begitu, sentiasa nampak Allah nombor satu, tuan-tuan ya. Jadi ujub ni adalah perasaan yang berada dalam jiwa kita yang tak lahir keluar, tu ujub. Ujub ni maksudnya dia memandang kepada dia ujub ni bahasa Melayu yang paling mudah maksudnya hairan, ajaib kan. Kita sebut ajaib lah, benda ni ajaib kan. Ujub ni maksudnya rasa takjub, takjub dengan diri sendiri. Maksudnya dengan kecantikan dia, kadang-kadang dia takjub, cantiknya aku ni. Dia takjub dengan kemuliaan diri dia, dengan kepintaran akal dia. Dia kata, aku ni boleh fikir sampai macam ni, hebat aku ni. Dia perasan seorang, perasan sendiri. Kalau dia solat tu, dia rasa hebat dengan solat dia tu. Tapi benda tu semua duk main dalam diri dia seorang-seorang. Sebab tu tak boleh ada benda ni.
Allah tak suka, sebab kita akan merasakan hebat diri sendiri. Kita akan merasakan apa yang kita sedang buat ni datangnya daripada kekuatan kita, kehebatan kita ni, semua Allah nak suruh kita buang. Tak nak, tuan-tuan ya. Bahkan sifat-sifat ni dia bahaya. Kalau kita biar, dia akan jadi sombong pula, tuan-tuan ya. Jadi ujub ni dia mula perasan akan kemuliaan dia, kehebatan diri dia, dan dia merasakan apa yang dia buat tu adalah daripada diri dia lah. Tu yang kalau dia berniaga, tuan-tuan nak, kalau dia berniaga dia dapat keuntungan, dia kata ni semua kebijak pandai saya lah. Jadi macam Qarun, tuan-tuan ya. Qarun ni maknanya bila mana Nabi Musa datang minta, ataupun Nabi Musa hantar, tuan-tuan, dia punya utusan untuk jumpa Qarun ya, untuk minta zakat daripada Qarun. Apa Qarun kata? Semua kekayaan datang daripada kepandaian ilmu aku, kata Qarun. Ni habis lah, tuan-tuan, habis lah, tuan-tuan ya. Qarun ni tak sedar kekayaan dia adalah milik Allah. Ni bahaya kalau kita tidak ada tauhid, tuan-tuan ya. Akhirnya bila tidak ada tauhid, kita tak sedar akan kurniaan Allah, milik Allah, tuan-tuan. Akhirnya datang dalam jiwa kita sifat ujub dan sebagainya. Kalau ulama bahaya, maka ulama ni, tuan-tuan, dia kena ada pengajian tauhid, tasawuf ni lebih utama. Sebab bila kita ni banyak ilmu, tuan-tuan, tak, kita ni alim, boleh baca kitab besar-besar, kadang-kadang kita rasa ujub dengan diri kita. Kita rasa kita bijak, kita rasa kita boleh baca kitab-kitab besar. Dia bahaya, tuan-tuan ya. Maka orang yang ada nikmat lagi banyak, lagilah maknanya kena lebih utama untuk dia sentiasa balik pada Allah lah, supaya dia sedar dia tu asalnya siapa. Walaupun dia seorang ulama yang besar, walaupun dia ni hebat dalam mengajar dan sebagainya, dia kena sedar siapa asal diri dia. Yang mana asal kita ni kosong, tuan-tuan. Lahir-lahir dekat dunia jahil, lahir-lahir dekat dunia ni tak memiliki apa-apa, kekayaan semua tak ada. Qarun tu bukan lahir-lahir tiba-tiba kaya, tidak, tuan-tuan. Maknanya kita ni asalnya kena ingat balik, kita ni hanyalah hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa. Tiba-tiba kita jadi kaya, tiba-tiba kita jadi alim. Siapa yang top up ilmu tu? Siapa yang menambahkan ilmu dalam kehidupan kita? Kita kena balik kepada asal usul kita balik, tuan-tuan ya. Sebab tu pepatah Melayu tu kan, dia punya pepatah tu bagus juga, tuan-tuan. Orang Melayu ni ada satu pepatah kan, dia kata apa? Ketika mana kamu berada di langit yang tinggi, jangan lupa asal usul kamu daripada bumi ataupun daripada tanah yang tandus. Tuan-tuan, maksudnya kita ni berada kat langit tinggi macam mana pun, tinggi macam mana kemuncak kita, asal kita daripada tanah yang tandus, yang bawah, yang kotor, yang tak ada apa-apa. Kena ingat balik asal usul tu, supaya kita ni sedar kemuliaan kita ni adalah kemuliaan yang baru datang. Bukan kita lahir-lahir dah ada ilmu, dah pandai dah. Kita lahir-lahir ni apa benda pun tak tahu. Tapi Allah lah yang top up ilmu kita, yang beri ilmu kita, yang mentakdirkan kepandaian dan sebagainya. Semua itu datang daripada Allah. Ni penting tauhid, tuan-tuan ya. Jadi maknanya ujub ni, dia merasakan kepandaian, kehebatan tu datang dalam diri dia sendiri. Dia tak bawa keluar. Jadi ujub ni dia tidaklah sampai kepada sombong, sifat takabur lagi, tapi ujub ni dah bahaya, tuan-tuan ya. Bahkan kata ulama yang disebutkan oleh Nabi SAW, kata Nabi apa, tuan-tuan? Kata Nabi, la yadkhulul jannah. Ini bahaya, tuan-tuan ya. Tak akan masuk syurga bagi orang-orang man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hati dia mithqala dzarratin min kibr. Ini bahaya, sangat-sangat kita takut, tuan-tuan ya. Kata Nabi SAW, tak akan mencium bau syurga, apa tak nak masuk dalam syurga bagi orang-orang yang dalam hatinya ada sifat takabur walau sebagai darrah. Darrah ni kecil, Allahu Akbar, tuan-tuan. Takutnya kita, tuan-tuan ya. Mana takabur ni sebagai darrah ni tak akan masuk syurga kalau ada. Allah, na'udzubillah, tuan-tuan ya. Jadi ulama kata takabur sebagai darrah ni apa? Ujub. Jadi tuan-tuan, ujub ni yang tak nampak, yang perasan dalam diri ni kena tepih, buang. Jadi nak tepih macam mana? Kena balik pada tauhid balik lah, tuan-tuan ya. Tak boleh kita rasa memiliki apa-apa. Kita kena rasa aku boleh solat ni, aku boleh berkuliah ni. Kalau tuan-tuan boleh dengar kuliah, alhamdulillah. Dan saya boleh mengajar ni, semua adalah kepunyaan Allah. Kena balik macam tu. Kalau tanya apa milik kita, tak ada apa-apa. Makna milik kita kosong. Kita ni hanyalah hamba yang tiada daya dan upaya. Semuanya adalah anugerah daripada Allah. Kita dituntut untuk berusaha ikhtiar. Tetapi jangan sampai kita berbangga dengan usaha ikhtiar itu. Kita kena faham, usaha ikhtiar kita ni adalah sebagai kehendak dalam hati kita. Dan yang menyebabkan kita ada kekuatan nak melakukan perkara ni Allah juga, bukan kita. Bukan kekuatan kita sendiri dah, tuan-tuan ya. Dan kalau kita lagi sedar, kita punya perasaan nak cari Allah tu, kita rasa nak dekat dengan Allah, nak dekat tu pun kerja Allah juga. Dia yang bawa kita, dia yang membimbing kita dan sebagainya, dia yang memilih kita, tuan-tuan ya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau kita tengok hadis-hadis ni, ada hadis-hadis yang Allah sebut secara hakikat. Ada, tuan-tuan, hadis-hadis yang Allah sebut secara hakikat, supaya kita ni sebagai hamba ni benar-benar memahami
keadaan kita yang benar-benar lemah, yang tidak memiliki pilihan dan sebagainya, semuanya adalah pilihan Allah. Nah, sebab kita jangan sombong tuan-tuan kita. Sebab tu dalam hadis secara hakikat Allah sebut. Apa Allah sebut? Allah kata, apabila aku berkehendak, tengok hakikat ni, hakikat. Allah tak sebut kita, Allah sebut dia dulu. Allah sebut kita kemudian, Allah sebut dia dulu. Allah kata, bila aku berkehendak hamba-hamba aku itu dekat, ataupun bila aku kasih kepada hamba-hambaku, Allah kata, bila aku kasih kepada hamba-hambaku, maka aku akan sibukkan hatinya untuk sentiasa ingat kepada aku. Nampak? Allah menceritakan dialah hakikatnya. Bila dia pilih kita, dia sayang kita, dialah yang menyibukkan hati kita untuk ingat dekat dia. Maka kita syukur, alhamdulillah, sebab Allah pilih kita. Dan bila Allah SWT maksudnya membenci dengan seseorang, Allah biarkan hatinya lalai dengan dunia. Allah juga maknanya dalam keadaan itu semua kerja daripada Allah SWT, tuan-tuan ya. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, tauhid ni penting supaya jangan ada ujub dalam diri kita, jangan ada takabur dalam diri kita atas apa yang Allah beri kepada kita. Sebab tu tuan-tuan kena faham. Sebab itulah tuan-tuan ya, yang Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, tuan-tuan ya, betapa ramai manusia-manusia, kata Nabi SAW, bila diuji oleh Allah dengan nikmat, semakin kufur dan semakin jauh mereka daripada Allah. Dan betapa ramai manusia yang bila diuji dengan bala, mereka dapat balik dan kembali kepada Allah. Ini bahaya tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, maknanya kadang-kadang nikmat ni kita kena berjaga. Jangan sampai nikmat ni dalam keadaan kita tak sedar, kita lupa syukur pada Allah. Kita lupa nak rasa nikmat ni pemberian daripada Allah. Kita boleh solat, kadang-kadang kita sampai memandang hina kepada ahli maksiat. Kita rasa kita mulia daripada orang luar. Kita rasa mulia dengan amal ketaatan kita. Kita rasa mulia dengan ilmu kita. Kita rasa mulia dengan ustaz kita. Maka tuan-tuan kena tahu, nikmat tu sebenarnya adalah bala daripada Allah. Sebab dengan nikmat yang Allah duk beri, semakin sombong kita. Na'udzubillah. Ini bahaya. Ini bahaya sangat tuan-tuan ya. Kita na'udzubillah takut jiwa kita ni dikuasai dengan nikmat dan kita dikuasai dengan sombong. Akhirnya nikmat ini bukan suatu nikmat sebenarnya di sisi Allah. Rupa-rupanya nikmat ini bala, oleh kerana dengan datang nikmat, semakin kita memiliki sifat sombong. Ini bahaya. Semakin kita jauh daripada Allah tuan-tuan ya. Sebab tu maknanya kadang-kadang Allah beri juga dalam nikmat ni bala, supaya dengan bala ni kita sedar balik, oh aku ni hamba Allah tuan-tuan, aku ni lemah tuan-tuan. Sebab tu manusia ni tak boleh bagi nikmat, nanti leka tuan-tuan ya. Kadang-kadang Allah SWT sengaja kadang-kadang ambil nikmat tu balik, sebab Allah nak bagi tahu kepada kita, nikmat ni milik aku, bukan milik kamu. Supaya kita sedar, Allah, aku selama hari ni ingat benda ni kepunyaan aku, kehebatan aku tuan-tuan. Orang yang berniaga tengok naik jadi punya keuntungan, akhirnya lupa kepada Allah. Akhirnya Allah ambil keuntungan tu, baru sedar, Allah, rupa-rupanya keuntungan ni bukan milik aku, rezeki ni milik Allah. Ada masa-masanya semua cantik dah kan, strategi cantik, perancangan cantik kan. Maksudnya dari segi perniagaan tu tak ada kurang mana-mana, buat kerja macam biasa. Tapi rupa-rupanya hari ni, bulan ni, keuntungan jatuh tuan-tuan. Sedar rupanya yang mengawal rezeki ni Allah, bukannya perancangan aku yang hebat dan sebagainya tuan-tuan ya. Maka sebab tu kadang-kadang dalam nikmat Allah beri juga ujian bala, supaya kita sedar jiwa kehambaan kita tu. Kita balik kepada asal, kita ni hamba yang lemah, semuanya adalah kepunyaan daripada Allah tuan-tuan ya. Baik, maka sebab itulah tuan-tuan, pentingnya kena ada jiwa tauhid tadi, supaya kita ni tidak ada sifat ujub dan sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa kita ni balik kepada Allah, dan ingat asal usul kita ni hanyalah hamba yang tidak memiliki apa-apa. Dialah Allah yang menghidupkan kita daripada kita tak ada kepada ada. Dialah Allah yang menghidupkan kita, yang memberikan kuasa kepada kita. Dan semua perasaan-perasaan yang hidup dalam jiwa kita tu, perasaan-perasaan yang Allah kasih kepada hamba-hamba dia tuan-tuan. Maknanya orang yang ada perasaan tu, sedar tu, perasaan tu Allah kasih, Allah suka. Allah suka dengan hamba-hamba yang sentiasa merendah diri dan sebagainya tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, jadi asas kepada tauhid tu adalah disebutkan oleh ulama tuan-tuan, ulama-ulama tasawuf. Minallah pertama, billah yang kedua, ilallah yang ketiga. Jadi kita ni nak kena ada tiga perkara ni lah tuan-tuan ni, dalam keadaan kita menjalani kehidupan dunia ni. Kita nak bawa tauhid dalam kehidupan kita, selain daripada apa yang saya sebut dengan tuan-tuan semalam tu, kena bawa yang ni juga tuan-tuan ya. Baik, yang pertama minallah ni kita kena sedar, sama juga macam semalam, cuma dia lebih terperinci sikit tuan-tuan ya. Kita kena sedar, kita kena menyatakan semua yang ada pada kita dan semua yang ada pada alam ni minallah. Ini tauhid tuan-tuan ya.
Maknanya kita tak pernah nampak apa yang ada pada kita ni datang daripada selain daripada Allah. Tak ada. Semua kita nampak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Di tauhid ni luas. Dia sangat luas sebenarnya, tuan-tuan ya. Kalau kita menyelaminya kan, tuan-tuan, kita nak mengenal kepada Allah dengan jalan tauhid ni, kita akan nampak satu persatu betapa sebenarnya ilmu untuk mengenal kepada Allah ni tu sangat luas cabang-cabangnya, tuan-tuan ya. Dan kita nak mengenal kepada Allah ni, nak memandang dari semua alam ni daripada Allah ni, Allah akan berikan kita rasa tu satu persatu. Tapi nak menjiwainya lah, tuan-tuan, nak menjiwainya, tuan-tuan ya. Perlukan pengalaman yang lama, tuan-tuan ya. Perlukan kepada praktikal yang berterusan, tuan-tuan ya. Barulah kita akan nampak satu persatu, ataupun kita akan semakin kenal kepada Allah itu satu persatu. Keadaan-keadaan tu kita akan semakin kenal kepada Allah. Mula dengan diri sendiri, tengok kepada alam, tengok kepada anak bini, tengok kepada keadaan-keadaan di luar. Akhirnya lenyap makhluk, sentiasa kita balik pada Allah. Itu yang kita nak tu. Kemuncak dia kat situ lah, tuan-tuan ya. Sampai kita ni dah tak takut dengan apapun lah, hanya takut kepada Allah. Tu perlukan kepada praktikal dan pengalaman yang lama, tuan-tuan, untuk kita menjiwai dengan jiwa yang macam tu lah, tuan-tuan. Jiwa yang maknanya duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Baik, jadi minallah yang pertama, tauhid ni kita sedar. Kalau kita bangun tidur, kita sedarlah siapa yang membangunkan tidur kita. Kalau kita makan, kita sentiasa sedarlah, tuan-tuan nak, yang menyuapkan nasi dalam mulut kita ni, yang menjadikan nasi itu boleh tertelan dengan baik, dan kemudian kita dapat makan dengan sempurna. Semua itu kita kena tahu ni minallah, minallah, minallah. Sebab tu saya sebutkan, tuan-tuan, semalam tu orang yang ada tauhid tu dia sentiasa alhamdulillah mulut dia, sebab dia sentiasa ada hati yang menyala, yang ada kesedaran dengan Allah, tuan-tuan ni. Sebab tu orang yang ada tauhid ni dia payah lupa ke Tuhan ni, tuan-tuan. Kalau lupa sekejap je. Ni nak perlukan praktikal yang lama, tuan-tuan ya. Sehingga jiwa dia ni maknanya melekat dah, ataupun dah terpatri dah. Begini, tuan-tuan ya. Macam ni, tuan-tuan, saya nak bagi perumpamaan lah. Tuan-tuan yang ada isteri masing-masing, ataupun ada anak masing-masing. Kita ada kawan ke, ada mak ayah ke kan. Kita ada orang rapat di sekeliling kita. Saya nak bagi perumpamaan contoh, tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan, bila kita dah terlalu kenal dengan isteri kita ni, tuan-tuan tak? Kita dah kenal dengan anak-anak kita ni. Kalau isteri kenal suami, tuan-tuan, dan kita kenal kawan-kawan. Kalau tak kahwin, kenal kawan-kawan lah, tuan-tuan tak? Ataupun yang mungkin tak kahwin, kenal mak ayah dia. Kita kalau dah selalu duduk dengan mereka ni, tuan-tuan, dah rapat dengan dia orang ni, tuan-tuan tak? Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, tak payah nak dengar suara dia orang. Tengok dari belakang dia orang pun tahu dah, ini ayah aku ni. Tuan-tuan tak? Ataupun kita tak payah tengok tubuh badannya, tengok slipper pun tahu dah, ni slipper ayah aku ni, tuan-tuan tak? Kalau kita pergi mana-mana, nampak kereta, ni kereta ustaz ni, kenal dah, tuan-tuan tak? Maka, tuan-tuan, bila kita rapat dengan seseorang ni, tuan-tuan, kadang-kadang tubuh badannya tak ada pun, kita tengok kesan-kesannya pun kita tahu dah, ini kepunyaan orang ni, ini kepunyaan orang ni, tuan-tuan ya. Mana kata kalau kita tengok orang yang kita rapat kenal ni, tengok dari belakang pun dia jauh ke, kan, walaupun belum datang depan kita, ini sahabat aku ni, tuan-tuan tak? Tengok dia jauh dah nampak cara jalannya dan sebagainya. Jadi akhirnya, tuan-tuan, kita melihat kesan-kesan yang ada pada sahabat-sahabat kita, tahu ni kepunyaan siapa, tuan-tuan ya. Jadi orang jiwa tauhid dia macam tu, tuan-tuan. Bila mana dah biasa dia melihat kesan-kesan perbuatan Allah ni, dia tahu ni semua kepunyaan Allah. Akhirnya jiwa dia tengok aja alam ni, nampak Allah terus dah. Dia tahu maknanya alam ni dia dah biasa macam tu, tuan-tuan. Sampaikan dia benar-benar kenal ni, dia sampai dia tak lupalah. Hati dia dah terpatri dengan Allah. Sebab dia rapat dengan Tuhan tu. Sentiasa dia memerhatikan, sentiasa dia hidup dengan Allah tu. Akhirnya hatinya Allah. Tuan-tuan ya. Itu disebutkan dalam Al-Quran tu, Qulillah, kata Allah. Biarkan mereka, katakanlah Allah. Thumma dharhum. Dan biarlah mereka, maksudnya bermain-main, ataupun mereka ni maknanya sentiasa ingat kepada Allah, tuan-tuan kita nah. Jadi maknanya orang yang berjiwa tauhid ni asalnya daripada perkataannya minallah, tu yang pertama, tuan-tuan ya. Kemudian yang kedua billah, tuan-tuan ya. Billah ni maksudnya apa pula? Maksudnya gini, tuan-tuan ya. Dia sebenarnya minallah, billah, ilallah ni adalah tiga ungkapan untuk menyatakan keadaan kita ni yang tak berpisah dengan Allah langsung. Atau maksud sebenarnya minallah, billah, ilallah ni tiga perkara ni yang natijahnya, yang kesimpulannya, yang menyedarkan kita, yang kita ni sesaat pun tidak terputus dengan Allah. Itu sebenarnya, tuan-tuan ya. Jadi terputus tak terputus ni kan, sedar tak sedar, putus tak sedar ni, putus tak putus ni atas kita lah, tuan-tuan. Ada orang maksudnya kadang-kadang dia lupalah tentang perkara ni, akhirnya dia terputus dengan Allah, tuan-tuan ya. Ada pun orang-orang yang dekat kepada Allah ni, dia tak terputus ikatan dia dengan Allah tu. Maksudnya dia sentiasa sedar, jiwa kesedaran dia kepada Allah tu sentiasa ada. Tu yang tak panggil tak terputus tu, tuan-tuan ya. Dia sebenarnya
Hakikatnya kita ni memang tak pernah terputus pun dengan Allah walau sesaat pun sebenarnya tuan-tuan. Sebab mata kita yang sedang melihat ni kan, kalau Allah tak bagi, macam mana nak melihat kan? Jantung kita yang bergerak ni kan, setiap saat ni, kalau bukan dia Allah yang mendegupkan jantung kita ni, buah pinggang kita ni, darah badan kita ni, kalau bukan dia mengalirkan sistem badan kita ni, macam mana sistem badan kita ni nak bergerak dan sebagainya tuan-tuan. Hakikatnya memang dia Allah itu tidak pernah terputus dengan kita walau sesaat pun sebenarnya. Cumanya kita, masalah kita ni yang selalu terputus dengan Allah. Kesedaran kita tu, kita tak sedar tuan-tuan. Ni payah agak ni tuan-tuan ya. Nak kena banyak zikir dengan Tuhan. Tuan-tuan. Sebab tu nak kena banyak zikir dengan Allah banyak-banyak, sampai hati kita ni akhirnya dah terpatri dengan Tuhan ni tuan-tuan. Akhirnya kita melihat makhluk ini sentiasa balik pada Allah. Ni nak kena tarbiyah tuan-tuan ya. Ni nak kena sentiasa mujahadah dan nak kena selalu amalkan perkara minallah billah ilallah ni, sampai jiwa kita ni dah ada perkara tu, sampai kita menyelaminya, menjiwainya, sampai kita payah nak lupa dah. Payah nak lupa dah tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan. Banyak sebut la ilaha illallah banyak tuan-tuan ya. Baik, jadi kita habiskan yang ni tuan-tuan ya. Kita tahu dah azan dah, sambung sikit Jadi minallah ni kita sentiasa balik pandang Allah, minallah, minallah. Supaya tak ada ujub dalam diri kita, tak ada sombong, ni semua adalah milik Allah, kita syukur tuan-tuan ya. Dan perasaan tu penting, sebab perasaan tu Allah kasih. Kita nak Allah kasih, kita nak kena ada perasaan tu. Tuan-tuan, sebab tu orang jiwa tauhid ni Allah sayang. Tuan-tuan ya, sebab hati dia kuat dengan Tuhan. Hubungan dia kuat dengan Allah ni, Allah sayang. Sebab kita tuan-tuan, nak Allah semakin sayang pada kita, kita punya jiwa ni sentiasa nak kena balik ingat kepada Allah dengan maqam ingatan musyahadah tadi tuan-tuan ya. Bila dengan ingatan musyahadah, maka mulut kita menzahirkanlah alhamdulillah, subhanallah, masya-Allah. Sebab hati kita ada Allah. Tuan-tuan nak, kalau macam orang kata kita tijah contoh kan. Tijah, esok jom kita pergi pasar, kata suami kita tuan-tuan nak. Kita kata apa? Insya-Allah bang. Sebab apa zahir insya-Allah dekat mulut kita tu? Sebab hati kita ada Allah. Kita dah musyahadah dah. Kita tahu dalam hati kita, kalau Allah tak izinkan esok aku nak pergi pasar, aku tak akan pergi pasar. Maksudnya suami kita ni ajak kita, tijah, jom kita pergi pasar esok, kata suami kita kan. Kita dengan spontan sebut insya-Allah. Sebab apa lahir insya-Allah tadi? Sebab hati kita dah memandang Tuhan dah. Kita tahu dah esok ni nak jadi pergi pasar ke tak jadi pergi pasar, kerja Tuhan. Maka dengan kesedaran hati tu Allah sayang tu. Allah tahu Allah ini hamba-Ku yang kenal kepada Aku, Allah kata. Ni hamba-Ku yang tak lupa pada Aku. Jadi Allah mengira pahala tu tuan-tuan ya. Sebab tu di akhirat kelak tuan-tuan, Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, kata Nabi SAW, bila mana kita sampai di hadapan Allah tuan-tuan ya, ketika mana malaikat telah membentangkan, ni hadis Nabi, hadis sahih tuan-tuan ya. Kata Nabi, ketika mana malaikat telah membentangkan kepada Allah sekalian amalan tuan-tuan. Apa yang malaikat catat, dia catat, dibentang kepada Allah lah tuan-tuan tak? Apa yang tercatat dalam buku kita ni habis dibentangkan. Bila habis semua dibalas oleh Allah, maka malaikat akan tanya pada Allah. Minta maaf. Allah akan tanya pada malaikat, wahai malaikat, ada lagi tak catatan-catatan kamu yang kamu mana belum persembahkan ataupun yang belum dibentangkan? Kata malaikat, tak adalah ya Allah. Maknanya apa yang kau balas ni, ya Allah, apa yang kamu balas ni, kau balas ni, maknanya itu semua apa yang aku catat. Mana-mana apa yang aku nampak. Kata Allah, wahai malaikat ni, kata Nabi ni, hadis tu kata Nabi, wahai malaikat, ada lagi amalan-amalan hamba-Ku yang kamu tak tulis. Yang mana amalan-amalan ini hanya aku dengan dia saja yang tahu. Tuan-tuan ya, ni rahsia batin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Maknanya esok di akhirat kelak ada manusia-manusia yang kadang-kadang tengok amalan zahir ni tak banyak mana, tapi amalan batinnya kaya. Tuan-tuan ya. Tapi bukan makna kita ni nak meninggalkan amalan zahir. Dia orang-orang yang kuat batinnya dengan Allah, maka amalan zahirnya banyak jugalah tuan-tuan ya. Tapi kita nak cerita akhirat kelak ada orang-orang yang Allah balas amalan zahirnya. Begitu juga ada amalan-amalan batin yang malaikat tak tahu, di situ Allah akan balas. Kata Allah kepada malaikat, wahai malaikat, hamba-Ku ini ada amalan rahsianya dengan Aku, maka hari ini Aku akan membalasnya sendiri, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya, kerana apa yang ada dalam hatinya hanya Aku saja yang tahu. Apa dia tuan-tuan? Kesedaran kita tentang jiwa kehambaan kita, tentang kita ni sentiasa ingat kepada Allah, rasa lemah tu. Benda-benda dalam hati kita ni yang malaikat tak tahu. Kita punya perasaan-perasaan tu yang malaikat tahu, dia sebut insya-Allah tuan-tuan dah. Malaikat tulis pahala insya-Allah tu. Tapi pahala hati kita ni yang rasa lemah ni, rasa memerlukan Allah sepanjang masa tu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Dan di situ Allah akan memberikan pahala khas untuk hati-hati jiwa-jiwa kita yang mempunyai akhlak-akhlak yang mulia begitu tuan-tuan ya. Jadi minallah kita habiskan ini tuan-tuan supaya kita tak tergantung tuan-tuan ya. Nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Daripada minallah tu zahir 5 perkara pula tuan. Nanti sambung pada kuliah akan datang Baik, billah. Billah ni apa tuan-tuan? Dengan Allah. Dengan Allah
Kalau minallah ni kita sentiasa sedar, ingat, maknanya ingatlah zikir musyahadah tadi. Semuanya adalah datang daripada Allah. Solat kita daripada Allah. Semua datang daripada Allah. Tak ada datang daripada makhluk lah tuan-tuan ya. Billah maknanya dengan Allah. Maksud dengan Allah tuan-tuan. Maksudnya kita ni tuan-tuan nak buat sesuatu ni, kalau kita melihat sekarang ni kan, memanglah penglihatan datang daripada Allah. Yang sedang live melihat ni. Maksudnya billah ni yang live sekarang ni, yang mubasyarah ni, yang langsung sekarang ni tuan-tuan ya. Yang mana tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Yang mana kalau kita solat tuan-tuan, yang sedang live solat tu, kalau kita solat isyak, kita sedang angkat takbir tu kan, kita sedang membaca, yang sedang berlangsung tu semua billah. Tu yang kedua kena faham tu. Solat tu sendiri memang datang daripada Allah. Kita boleh nak rasa nak solat, kita boleh bergerak bangun dan sebagainya kan. Dan langsung kita sedang buat tu, itu kita dengan Allah lah tu. Billah ni maksudnya dengan Allah. Maksudnya tuan-tuan, tanpa Allah kita tak akan boleh bangun untuk solat. Jadi kita boleh bangun ni, kekuatan yang kita sedang live buat ni, ataupun yang kita melihat, yang sedang kita dengar tuan-tuan, yang sedang saya bercakap ni, tak boleh keluar suara saya tanpa Allah. Ni billah. Nampak tak tuan-tuan? Berpisah tak kita dengan Allah? Tak ada lah. Maknanya saya nak mari menyampaikan kuliah ni pun daripada Allah, daripada lintasan ilham daripada Tuhan. Nak bercakap dengan tuan-tuan ni pun semua ilham yang Allah beri dalam akal saya kan. Bila live ni saya tengah bercakap ni, sedang melihat tuan-tuan, mata yang sedang kita melihat ni semua dengan Allah belaka, billah belaka. Jadi tak ada kita juga tuan-tuan. Semua milik Allah belaka jugalah. Ni nak ceritanya kepada tuan-tuan, kita ni kosong. Kita ni la haula wala tuan-tuan ya. Apa yang sedang kita buat ni tanpa Allah tak ada apa-apalah kita ni. Sebab tu kita kena sentiasa jadi hamba yang sentiasa bersyukur. Ni jalan nak dekat pada Allah ni tuan-tuan ya. Kita tak boleh dekat dengan Allah bawa kesombongan diri, bawa pandang diri, tak boleh. Ujub tak boleh. Jadi kita nak dekat kepada Allah ni, nak kena buang hijab-hijab hati kita. Supaya kita ni beramal ibadat benar-benar kosong hati kita ni, ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan benar-benar kita beramal ibadat ni tak ada perasaan riak, ujub, takabur ni tak ada langsung. Kita beramal ibadat ni pun kita nampak anugerah nikmat daripada Allah. Maka ibadat inilah yang akan semakin membenihkan iman kita. Ibadat yang sebeginilah yang akan mendatangkan cahaya yang sangat terang dalam jiwa kita. Sebab ibadat kita ni ibadat yang benar-benar kerana Allah, dan ibadat yang benar-benar melihat kepada anugerah Allah, dan kita benar-benar merasakan ini semua adalah pertolongan, dan kita sentiasa melihat ibadat ini sebagai tanda satu syukur kita sebagai hamba kepada Allah. Itu makna billah. Maknanya billah ni tuan-tuan, apa yang langsung sekarang ni kita sedar ini semua dengan pertolongan. Itu makna billah. Billah ni dengan Allah tuan-tuan ya. Kalau kita makan, kita sedar tangan kita ni dengan Allah. Maksud dengan Allah ni apa? Tangan kita ni Allah lah yang menggerakkan untuk kita pegang nasi tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan dia nak pegang nasi tak boleh kan, kenapa? Kena stroke lah tuan-tuan, atau tangan dia jadi krem ke dan sebagainya tuan-tuan. Itu zahir saja, hakikatnya Allah dah ambil kuasa dia. Tu yang tak boleh nak gerak tangan tu tuan-tuan. Saya suatu hari tuan-tuan, ketika saya batuk dan bila mana batuk saya tu dah nak elok lah sikit tuan-tuan. Jadi sampai satu ketika saya nak bercakap ni tak boleh. Saya nak bercakap tak keluar suara saya. Maksud tu batuk saya dah agak baik lah, dia cerita lama lah tuan-tuan. Saya nak bercakap ni, daya upaya nak bercakap tak boleh, tak keluar suara saya. Maksud tu saya sembang dengan kawan saya kata mana suara saya ni? Maka tuan-tuan datanglah hati saya kesedaran bahawasanya boleh bercakap ataupun anugerah Allah. Bila mana Allah tak beri kita bercakap, kita nak bercakap takkan boleh bercakap ni. Ketika tu saya belajar, ya Allah, maknanya aku sedar selama hari ni aku bercakap beribu-ribu patah perkataan ni semua dengan izinmu ya Allah. Kita sedar tuan-tuan. Di situ kita belajar mengenal dia. Di situ kita belajar siapa kita tanpa dia. Ini kita sebut perkataannya, siapalah kita tanpa Allah. Sebut perkataan tu banyak kali tuan-tuan ya. Maksudnya kita ni boleh semayang ke boleh apa ni, siapalah kita nak solat dengan baik, dengan sempurna ni tanpa pertolongan daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang yang mempunyai jiwa yang kuat begini dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, maka dia takkan pernah sombong dengan banyaknya kebaikan dia, dengan banyaknya amal dia, dengan banyaknya ilmu dia. Sebab dia tahu siapalah dia tanpa Allah yang membantu dia sehingga berjaya sampai macam ni. Semuanya adalah daripada kebaikan Allah. Tu billah tuan-tuan ya. Jadi billah ni, apa yang langsung yang sedang kita buat ni semuanya datang daripada pertolongan Allah yang sentiasa bersama dengan kita, menggerakkan kita tuan-tuan. Begitulah segala-galanya. Sebab tu maknanya dari segi pengajian tauhid ni tuan-tuan, kalau kita tengok guru-guru kita, tuan guru saya sendiri tuan-tuan, mereka mengajar saya, mereka kata apa? Kita ni kalau kita solat ataupun kita melihat ke kita mendengar, kita tak boleh rasa kita sedang melihat. Kita kena rasa kita sedang diperlihatkan. Baru itu dipanggil billah.
Baru itu disebutkan kita ni ada rasa dengan Allah, tuan-tuan ya. Maksudnya kita mendengar ni bukan kita mendengar, kita sedang diperdengarkan oleh Allah. Tanpa Allah kita nak dengar macam mana, tuan-tuan ya. Kalau kita zikir, bukan hakikatnya kita berzikir dengan sendiri, kita sedang dizikirkan oleh Allah. Bibir kita ni Allah ni yang gerak untuk sebut nama dia, untuk ingat pada dia dan sebagainya, tuan-tuan ya. Jadi maknanya billah tu maksudnya begitu. Kalau kita katakan sedang solat, kita sedang disolatkan oleh Allah. Tanpa Allah kita nak solat macam mana, tuan-tuan gitu. Baik, kesedaran tu dipanggil billah, tuan-tuan. Yang terakhir ilallah. Ilallah ni tasawuf sikit, tuan-tuan ni, masuk pada tasawuf balik. Maknanya kita sedar, kita solat ni, kita boleh baca Quran ni, kita boleh zikir ni, tuan-tuan tak, kita boleh beramal ibadat ni, semua datang daripada Allah. Daripada Allah turun kepada kita, niat kita, ilham hati kita, tuan-tuan tak, ataupun perasaan yang kuat, hemmah kita, semua datang daripada Allah. Dan billah, dengan Allah lah kita boleh zikir, kita boleh baca Quran. Dan ilallah, balikkan perkara ni pada Allah. Ni yang kita nak kenal Tuhan ni. Maknanya yang kata 3 perkara ni kena sentiasa ada, tuan-tuan ni. Ilallah ni maknanya kalau kita faham zikir ni daripada Allah, mesti zikir ni untuk Allah. Jangan kita nampak ni daripada Allah dan kita sedar kita boleh ilmu ni pun Allah yang bagi, tiba-tiba kita sombong dengan ilmu kita. Tu tak ada ilallah tu. Maksudnya kita tak bawa balik nikmatnya kepada Allah balik. Kita solat ni, kita sedar dah solat datang daripada Allah. Dan kalau macam saya contohnya jadi imam tarawih, contoh tuan-tuan nak. Jadi imam tarawih, kita sedar dah kita jadi imam ni Allah yang lantik kita. Allah yang berkehendak untuk jadi imam tarawih kan. Maksudnya manusia yang pilih kita nak jadi imam ni itu sebagai sebab musabab makhluk, sebagai wasilah jalan saja untuk Allah bawa makhluk pilih saya. Tapi hakikatnya Allah lah yang berkehendak. Maksudnya minallah begitu. Dan billah, saya sedar saya sembahyang tarawih ni Allah yang menjadikan saya boleh solat. Dan bila mana saya baca ayat-ayat Al-Quran itu, tuan-tuan tak, dengan sebutan dan sebagainya, dia sedar Allah. Tapi bila dah sedar macam tu, jangan kita solat tarawih ni nak bagi orang dengar bacaan kita. Jangan kita solat tarawih ni nak bagi orang puji bacaan kita bagus. Dia tak ada ilallah tu. Jadi gagal jugalah tauhid kita tu. Maksudnya kita sedar dah nikmat Tuhan, tiba-tiba nikmat tu menyombongkan diri kita. Tiba-tiba nikmat itu tidak kita bawa balik, nikmat itu untuk kita bawa kepada Allah, untuk tambah kedekatan diri kita kepada Allah, untuk tambah pandangan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi tak ada ilallah. Jadi ilallah tu kena ada juga, tuan-tuan. Mana kata kalau tuan-tuan cari harta, tuan-tuan tak, harta ini datang daripada Allah. Allah dah tentukan rezeki kita sejak azali lagi, tuan-tuan tak. Dan maknanya kita boleh cari harta tadi itu pun Allah juga yang membimbing kita sampai kita berniaga. Orang yang datang nak beli kuih kita ke contohnya, hati-hati manusia ni siapa yang gerakkan? Allah juga. Sehingga kita alhamdulillah dapat keuntungan dengan nasi lemak kita ke, tuan-tuan, dengan donat kita dan sebagainya kan. Harta tu jangan sampai harta tu tak bawa balik pada Allah. Jangan sampai harta tu kita jadi kedekut, jadi bakhil. Kalau gitu kita ni tak bawa balik benda tu kepada Allah lah. Jadi tuan-tuan, maksudnya kita ni nak kena sentiasa sedar minallah, billah dan ilallah. Balik semula kepada Allah nah. Kalau kita boleh solat, pastikan solat kita ni kerana Allah. Sebab ni kan kepunyaan Allah. Jadi tak layak kita ambil kepunyaan Allah ni, kita gunakan perkara itu lawan Allah balik. Ni jadi manusia-manusia yang kita kata kufur dengan nikmat ni, tuan-tuan nak. Orang-orang yang kufur-kufur dengan nikmat ni adalah orang-orang yang mengambil nikmat daripada Allah ni dan guna nikmat tu lawan Allah balik. Maka ni kufur dengan Tuhan. Ada mata, tahu dah mata ni Allah beri, Allah yang bagi. Sepatutnya mata ni bila Allah punya, balik pada dia balik tuan-tuan nak. Ni maksudnya dengan nikmat mata ni pergi lawan Allah balik. Maksudnya kita membuatkan Allah sakit atau memurka kepada kita, dan kita lawan Allah dengan kita melakukan maksiat, kita melanggar perintah Allah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, ni perkara ni perlu mujahadah, perlu kepada kesungguhan jiwa kita melawan hawa nafsu dan syaitan. Ni pengajian tauhid ni syaitan tak suka, tuan-tuan. Syaitan menangis sebab bila manusia-manusia ni faham jiwa tauhid ni, dia akan syukur pada Allah, dia akan ikhlas kepada Allah, dia tak ada ujub, tak ada takabur. Maka syaitan ni sedih tuan-tuan. Kita yang mengaji tauhid ni, dia nak masuk celah mana payah dah. Kan sebelum ni kalau dia boleh masuk kita dengan celah ujub, kita sedar dah ni kepunyaan Allah, nak ujub apa tuan-tuan. Syekh Abdullah guru kita ni, dia ajar tuan-tuan, ajar kita ni dengan pengajian tauhid ni supaya sentiasa tertepih tuan-tuan. Mari hati kita nak rasa ni kepunyaan kita, astagfirullahalazim, ni punya kepunyaanmu ya Allah, aku ni tak ada apa-apa ya Allah tuan-tuan. Dia sebenarnya tuan-tuan, yang terakhir saya nak buat pergulungan kesimpulan tuan-tuan ni. Dia sebenarnya tuan-tuan, kita hidup dekat dunia ni sebagai satu jalan untuk kita meraih redha Allah tuan-tuan ya. Tujuan Allah hidupkan kita dekat dunia ni nak cari dia sebenarnya. Sebab dunia ni tuan-tuan, kalau nak cari kesenangan dunia ni sementara. Dunia ni akan fana. Tak ada faedah kita nak berlama-lama dengan dunia ni, nak ambil apa benda dalam dunia ni, sebab benda ni semua akan hancur, rugi tuan-tuan ya.
Jadi hakikatnya kesempatan masa di dunia ni adalah untuk kita dekat dengan Tuhan. Sebab laluan kita ni nak balik kepada Allah sebenarnya. Dunia ni Allah buat tuan-tuan sebenarnya hanyalah sebagai penolong untuk kita hidup di dunia, tuan-tuan nak. Maksudnya dengan harta kita boleh beli makan minum, kita boleh makan, kita boleh minum supaya kita ada keselesaan hidup dekat dunia. Bukannya kita ambil benda-benda dunia ni untuk berseronok dengan perkara dunia, bukan. Sebenarnya Allah menjadikan dunia ni sebagai sampingan sahaja untuk menjadikan kehidupan kita dekat dunia ni dalam keadaan yang baiklah supaya kita boleh beramal ibadah kepada Allah dengan baik, tuan-tuan ya. Hakikatnya begitu. Tapi ramai manusia ini yang menjadikan dunia ni sebagai matlamat, sebagai tujuan. Maka salah, tuan-tuan ya. Maka saya nak buat pergulungan. Dunia ni sebenarnya Allah hidupkan kita untuk kenal dia, tuan-tuan ya. Tuan-tuan ni kalau kita balik ke akhirat, mana ada peluang dah kita nak kenal Allah, nak beramal ibadat, tak ada dah, tuan-tuan ya. Maka tujuan dunia ini adalah untuk kita dapatkan keredaan Allah, untuk mengenal kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memperuntukkan ketaatan-ketaatan ataupun syariat-syariat untuk kita patuh, tuan-tuan, untuk kita menguatkan hati kita dengan Allah ataupun untuk kita dekat diri kepada Allah. Maka dengan ketaatan-ketaatan tadi itu membawa kita lebih dekat kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, meletakkan ilmu-ilmu ini sebagai ketaatan kita yang sedang kita lakukan kepada Allah ni benar-benar menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Jadi saya nak sebutkan, tuan-tuan, sebenarnya tauhid yang kita belajar ni, tuan-tuan, pengajian tauhid yang sedang kita belajar ni, tuan, sebenarnya adalah salah satu wasilah untuk kita benar-benar dekat kepada Allah. Itu sebenarnya penggulungan saya nak sebut dengan tuan-tuan pada malam ini. Pengajian tauhid minallah billah ilallah ni adalah sebenarnya salah satu wasilah yang penting untuk kita mencapai matlamat untuk menjadi kekasih Allah. Itu sebenarnya, tuan-tuan ya. Jadi maknanya fokus utama kita nak jadi kekasih Allah, nak Allah redha balik akhirat esok, Allah benar-benar kasih dan suka kepada kita sebagai hamba-Nya, tuan-tuan. Maka jalan wasilahnya dengan ketaatan, dengan ibadah. Maka ibadah yang bagaimana? Ibadah yang penuh dengan tasawufnya, ibadah yang penuh dengan tauhidnya, ibadah yang penuh dengan syariatnya, tuan-tuan. Maka ibadah-ibadah inilah yang akan menjadikan kita mencapai kepada maslamat kehambaan kita dekat muka bumi pada hari ini, tuan-tuan ya. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini, tuan-tuan. Sentiasa kita ingat fokus kita nak jadi hamba Allah yang Allah kasih, yang Allah redha. Kita semua nak mati, nak masuk kubur, tuan-tuan, nak akan bertemu dengan Allah suatu hari nanti, dan kita nak balik kepada Allah nanti dalam keadaan Allah benar-benar kasih dan redha, dan Allah SWT rindu nak bertemu dengan kita, tuan-tuan ya. Jadi kita ni nak jadi hamba yang Allah menanti-nantikan kepulangan kita seperti mana disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan nak. Maka kita kena usaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Yang terbaik pada pandangan dia, maksudnya terbaik dari segi tauhid kita, terbaik dari segi tasawuf kita, terbaik dari segi fiqh kita, supaya kita balik esok Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar suka dengan diri kita sebagai hamba yang telah berusaha di muka bumi ni, berusaha sungguh-sungguh untuk sentiasa meninggikan nilai-nilai kehambaan kita di sisi Allah. Nilai, tuan-tuan kena faham nilai nah. Nilai ni maksudnya apa yang ada dalam hati kita ni, dengan rendah dirinya, dengan sentiasa bersyukurnya, dengan solat yang bersungguh-sungguhnya, menjaga hak-hak Allah ni yang kita nak hidupkan dalam jiwa kita. Yang pada hakikatnya semua yang kita belajar ni, hakikatnya kita nak mencapai matlamat untuk kita jadi hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar redha kita sebagai hamba-Nya di muka bumi ini pada hari ini, tuan-tuan ni. Na'udzubillah, takut kita balik kepada Allah ni, Allah murka kita, Allah benci nak tengok muka kita. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan ya. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini, tuan-tuan. Hakikatnya hamba tu hanya ada dua keadaan sahaja, yakni hamba yang Allah kasih, yang Allah redha, dan hamba yang Allah murka, yang Allah tak suka. Kita nak golongan yang ini, tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahan, tuan-tuan ya. Jadi segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dan saya sampaikan kuliah. Mudah-mudahan Allah terus merahmati kita semua, dan yang paling penting Allah Subhanahu Wa Taala terus bimbing jiwa kita, tuan-tuan, untuk kita ni semakin mengenal Dia, semakin dekat dengan Dia dengan bimbingan-bimbingan daripada Allah melalui guru-guru kita. Mudah-mudahan guru-guru kita ni terus memberikan kita bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat untuk kita ni sama-sama, tuan-tuan ya, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kasih, mencapai keredaan dan takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah, pada hari yang sama, pada hari Ahad dan Isnin, untuk perkongsian pengajian ilmu tauhid dan tasawuf, insyaAllah. Allah